Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi untuk sesi pembelajaran pada kali ini. Dan ribuan terima kasih kepada semua pelajar dan guru-guru lah yang sudi untuk melihat video-video saya. Dan untuk hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan salah satu komponen kecergasan fizikal, iaitu subtopik kelenturan lah. Okey, jadi hari ini saya akan cover topik kelenturan ni untuk para pelajar tingkatan 1 sampailah para pelajar tingkatan 5. Okey, jadi kita akan mulakan sesi pembelajaran kita sekarang. Jom. Okey, seperti biasa ini adalah carta proses untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, seperti biasa kita akan tahulah apa yang dimaksudkan dengan kelenturan. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang faedah-faedah memiliki kelenturan yang baik. Yang ketiga, kita akan mempelajari lah atau mengetahui aktiviti ataupun senaman-senaman yang boleh meningkatkan kita punya kelenturan. Dan yang terakhir, pada akhir video nanti saya akan membuat kesimpulan terhadap sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey semua, di awal video tadi cikgu ada bagi tahulah hari ni kita akan khatamkan subtopik kelenturan ni. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, okey, untuk subtopik kelenturan di bawah kecergasan fizikal ni, dia memberi makna yang ataupun memberi konsep yang sama lah berkaitan kelenturan. Okey, yang membezakan bagi setiap tingkatan ni sebenarnya adalah pada dia punya aktiviti ataupun senaman legangan tu lah. Dan untuk pertambahan, untuk tingkatan 1 dia berkaitan dengan dia ada bagi tahu berkaitan dengan definisi, faedah dan contoh senaman untuk meningkatkan kelenturan individu lah. Jadi di tingkatan 2 dia berbeza, dia ada bagi tahu berkaitan dengan PNF ataupun proprioceptive neuromuscular facilitation. Lepas tu dia ada bagi contoh senaman PNF tu sendiri. Di tingkatan 3 sama juga, dia akan bagi tahu definisi, dia akan tunjukkan contoh senaman ataupun aktiviti. Tingkatan 4 pun sama, tingkatan 5 sama juga. Dia ada definisi, aktiviti ataupun senaman untuk meningkatkan kelenturan tu lah. Jadi untuk di tingkatan 2, 3, 4 kebiasaan ni lah dia akan ataupun pada penglihatan cikgu dia akan tunjukkan static stretching, okey, senaman statik. Dan untuk tingkatan 5 dia berubah kepada senaman pergerakan lah, ataupun dynamic warm up ataupun dynamic stretching. Okey, jadi secara keseluruhannya konsep untuk kelenturan ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 adalah lebih kurang sama lah. Jadi untuk hari ini kita akan cuba faham maksud sebenar kelenturan itu sendiri dan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan lah kita punya kelenturan individu. Okey, untuk selepas ni kita akan pergi dulu pada yang pertama, definisi kelenturan. Okey, jadi untuk yang pertama kita akan mengetahui lah apa yang dimaksudkan dengan kelenturan. Okey, kelenturan ni sebenarnya adalah keupayaan ataupun kebolehan otot, ligamen dan tendon untuk membenarkan sendi bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Okey, untuk kita lebih faham maksud kelenturan ni, kita kena tahu dululah apa yang dimaksudkan dengan otot, apa yang dimaksudkan dengan tendon dan apa yang dimaksudkan dengan ligamen itu sendiri. Okey, jadi untuk otot ni adalah salah satu jaringan tisu yang membenarkan yang akan menguncuk dan mengendur untuk membenarkan manusia bergerak lah. Manakala tendon ni dia berfungsi sebagai yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Okey, dan ligamen pula adalah yang menghubungkan di antara tulang dengan tulang. Dan yang terakhir adalah sendi. Okey, setiap sendi manusia ni dia merupakan pertemuan antara tulang dengan tulang. Okey, kalau kita faham satu-satu maksud tu, kita akan dapat dah dengan mengetahui dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan kelenturan. Okey, kalau tengok kat gambar ni cikgu ada bagikan contoh lah. Okey, gambar di bahagian kaki. Okey, kalau kita tengok kat situ, dia ada berikan gambaran di manakah tendon, di manakah ligamen. Okey.
Okey, sekarang kita pergi pula pada faedah-faedah memiliki kelenturan yang baiklah. Okey, yang faedah ni cikgu dapatkan dari buku teks. Kalau anda semua boleh Google, mungkin ada pertambahan lah kepada faedah memiliki kelenturan yang baik ni. Okey, seperti yang disenaraikan, yang pertama dikata adalah untuk meningkatkan prestasi dalam sukan. Jadi apabila latihan kelenturan dibuat, jadi otot, ligamen dan tendon tu dia akan beradaptasi lah untuk membenarkan sendi melakukan pergerakan yang lebih maksimum daripada julat pergerakan yang biasa lah. Jadi apabila julat pergerakan tu ditambah, maka prestasi dalam sukan pun meningkat. Okey, yang nombor 2 adalah untuk mengurangkan risiko mendapat kecederaan. Ini berlaku apabila latihan-latihan yang kita buat tu menyebabkan otot, tendon dan ligamen tu dia beradaptasi lah untuk apabila kita lakukan pergerakan ataupun aktiviti fizikal, otot tu dah tahu dah dia punya julat pergerakan maksimum yang sampai ke tahap yang maksima lah. Jadi kat situ kita boleh kurangkan lah dia punya risiko mendapat kecederaan. Okey, yang seterusnya mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja. Ini kejap lagi saya huraikan. Yang seterusnya adalah mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa melakukan aktiviti. Okey, poin yang mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa tu, dia adalah sebenarnya sama dengan mewujudkan rasa selamat dan selesa tu. Ia terjadi apabila sebenarnya rasa sakit tu adalah signal yang dihantar oleh otak apabila kita melakukan sesuatu aktiviti yang melampaui daripada julat pergerakan yang kebiasaannya lah. Jadi apabila kita melakukan latihan ataupun kita mempunyai kelenturan yang baik setelah melakukan latihan, jadi otak kita dah tahu dah, okey, kita dah lakukan aktiviti ni untuk julat pergerakan yang pada tahap maksimum. Jadi otak akan terbiasa dengan aktiviti tu dan dia tak akan hantar signal rasa sakit tu lah. Jadi sebenarnya signal rasa sakit tu untuk kita dimaklumkan bahawa kita perlu berhenti untuk melakukan pergerakan tu lah. Itu adalah sebab kenapa otak menghantar signal rasa sakit tu. Dan apabila kita tak rasa sakit, jadi kita tahu lah sesuatu aktiviti yang kita lakukan tu adalah selamat untuk dilakukan dan kita selesa untuk menjalankan aktiviti tersebut. Okey, jadi ini adalah antara faedah-faedah lah memiliki kelenturan yang baik.
sekarang kita dah berada pada akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama tadi kita dah tahu definisi ataupun maksud kelenturan itu sendiri. Yang kedua, kita dah cover pada faedah-faedah memiliki kelenturan yang baik. Dan seterusnya, yang terakhir, kita dah melihat video-video senaman ataupun latihan yang boleh kita lakukan untuk kita meningkatkan kelenturan diri kita. Jadi saya berharap semoga anda semua dapat sedikit informasi dan anda boleh memanfaatkan sesi pembelajaran hari ini dalam kehidupan seharian anda. Jadi semoga kita berjumpa lagi untuk video-video yang akan datang dan sesi pembelajaran yang akan datang. Jadi yang mana belum subscribe tu, mohon subscribe dahulu dan tekan loceng tu untuk anda dapatkan video-video yang terkini daripada saya. Okey, sekian saja untuk sesi pembelajaran pada kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.